أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa kita dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, hidayah, izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita sama-sama pada pagi ini bersua dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru bagi edisi 10 Januari 2022 bersamaan dengan 7 Jamadil Akhir 1443 Hijri. Dan Alhamdulillah, tajuk yang sekira cukup menarik dan juga cukup penting untuk sama-sama kita bincangkan pada pagi ini, iaitu dalam topik ibadah, persoalan imam dan makmum, halangan dalam solat berjemaah bahagian yang pertama. Dan sebagaimana biasa, kita bawakan ke studio tetamu undangan ataupun bintang ilmuwan kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Dan terima kasih di pihak Tanyalah Ustaz kepada yang berbahagia tetamu undangan kita atas kesudian untuk bersama-sama berkongsi pada pagi ini. Dan semestinya yang berbahagia Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, terus hubungi kami menerusi talian yang tertera, talian bebas tol 1-800-881677, atau paling mudah terus sahaja anda boleh tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, saya kira persoalan imam dan makmum ni halangan dalam solat berjemaah untuk bahagian pertama ini sebagai mukadimah. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton. Tafadhal mashkur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Syukran jazilan al-fadhil Ustaz Anas. Hadirin yang dirahmati Allah, solat berjamaah adalah tuntutan yang sangat kuat di dalam Islam, sehingga beberapa hukum untuk solat berjamaah dibahaskan oleh para alim ulama. Di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, solat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Beliau mengatakan, qultu, aku mengatakan, qaulu Abi Ishaq asah, pendapat Abi Ishaq adalah lebih sahih. Apa dia? Walau aqamal jama'ata ta'ifatun yasiratun min ahli al-bilad, apabila satu kumpulan kecil mengadakan solat berjamaah di satu kawasan, wa adharuha fi kullil balad, dan lebih lagi jelas pada setiap tempat dilakukan, walam yahdurha jumhurul muqimina bil balad, tetapi kebanyakan orang juga tidak mendirikan secara berjamaah di tempat itu, hasalatil jamaah, maka pahala berjamaah itu hasil dapat. Wala ithma 'alal mutakhallifin, maka orang yang tidak solat itu tidak berdosa. Bermaksud, kalau ada sekumpulan orang yang solat berjamaah walaupun sedikit, maka kelompok yang ramai yang tidak solat itu tidak berdosa. Maka itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ini juga disebut oleh ulama-ulama mazhab Malikiyah ataupun mazhab mazhab Maliki, iaitu ulama Malikiyah juga begitu, iaitu mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah, seperti yang disebut di dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madhahibil Arba'ah. Pendapat kedua mengatakan solat berjamaah itu hukumnya sunat muakkad. Kalau tadi fardu kifayah, ini sunat muakkad. Pendapat ini juga dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, antaranya Al-Imam Abu Syuja' dan Al-Imam Ar-Rafi'i.
Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini menyebutkan pendapat keduanya di dalam kitab Al-Iqna' fi Hilli Al-Fadhi Matni Abi Syuja'. Demikian sebahagian ulama Malikiyah juga mengatakan ia adalah sunat muakkadah, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Tha'labi di dalam kitabnya Al-Ma'unah ala madhhib alim Al-Madinah. Sebahagian ulama-ulama Hanafi, ulama Ahnaf juga mengatakan sunat muakkad, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Majduddin Abul Fadl Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Ikhtiyar li Ta'lilil Mukhtar. Satu lagi pendapat ini agak kuat, agak tegas Ustaz Ahmad, Ustaz ni, iaitu fardu ain. Bukan fardu kifayah, bukan sunat muakkad, tetapi fardu ain. Wajib, masya-Allah. Ini dalam mazhab Hambali. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Imam Ahmad. Ini secara umum ada 3 hukum solat berjamaah itu, fardu kifayah atau sunat muakkad, atau dalam mazhab Hambali iaitu wajib. Nak menunjukkan apa ni Ustaz Anas? Kepentingan untuk mendirikan solat. Satu, mendirikan solat itu memang sudah wajib, fardu, tetapi mendirikannya dalam berjamaah, afdaliyahnya di situ, sehingga para alim ulama khilaf di dalam apa hukumnya itu, sehingga daripada yang ringan kepada yang lebih tegas, kepada yang paling tegas, iaitu wajib dalam mazhab Imam Hambali. Masya Allah, tabarakallah. Demikian antara mukadimah ataupun pembukaan topik kita pada pagi ini telah pun dijelaskan oleh yang berbagai Ustaz Muhadir Haji Jul. Masya Allah, tabarakallah. Saudara sedang penonton, betapa besarnya tuntutan kepada kita untuk solat secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita, khususnya para muslimin di luar sana dan juga kita semua, untuk kita sama-sama mendirikan solat fardu secara berjemaah. Amin, insya-Allah. Dan yang berbagai Ustaz, untuk permulaan topik kita pada pagi ini, kita dah ada soalan yang pertama untuk kita raikan di Facebook. Sahabat kita yang bertanya, Syahirala Muhammad, Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, dalam keadaan sekarang yang mana kita masih lagi perlu mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan, apakah syarat yang perlu diikuti oleh makmum seandainya solat, terutamanya solat Jumaat di luar masjid, akibat daripada ruang solat di dalam masjid adalah terhad? Terima kasih untuk soalannya Ustaz. Allahumma hidayatan lis-shawab. Terima kasih soalan daripada Syahiralia Muhammad. Tentang SOP sekarang ini dan solat berjamaah mengikut SOP dengan jarak dan sebagainya, dan kedudukan imam dan makmum di dalam masjid sehingga di luar masjid. SOP itu seperti yang diputuskan oleh pihak kerajaan, maka kita mengikutinya. Adapun dari segi imam dan makmum, hukumnya tetap sama juga Ustaz Anas. Hatta kalau di luar solat sekalipun, di luar ruang masjid sekalipun, maka hendaklah jangan diputuskan. Dalam arti kata, kalaupun ada orang yang solat di luar kawasan masjid itu, maka hendaklah sebolehnya pintunya dibuka. Pintu masjid itu. Kalau tidak sliding itu. Kalau tidak dibuka pun Ustaz Anas, kita bukakan sedikit. Agak-agak seorang boleh lalu di situ. Supaya tidak putus dia punya hubungan imam dan makmum. Dan di situ ada hukum yang lain juga tu. Kenapa? Sebab makmum yang berada di luar itu, dia tidak cukup dengan mendengar speaker. Dia mesti melihat makmum yang ada di hadapannya itu. Karena itu makmum yang paling di luar itu mesti bersambung dengan makmum yang di dalam itu, dengan cara kita sebutkan tadi, pintu tadi itu. Jadi makmum di belakang tu mengikut makmum yang di depannya sebegitu, tidak memadai dengan mendengar speaker sahaja. Ini dalam mazhab kita. Itu agak tegas. Karena itu apapun SOP-nya, keadaan hukum makmum dengan imam itu sama sahaja. Jadi tidak lari daripada hukum asal, iaitu masih bersambung dan masih tahu pergerakan imam. Dan bila kita berbicara tentang ruang yang terhad ni, bagi Ustaz, terkadang di sebahagian tempat dalam ruang yang sekira cukup terhad,
Terkadang ada jemaah yang solatnya di tepi kolah surau ataupun masjid, ada yang solatnya di berhampiran dengan tandas. Mungkin ada sedikit tata cara ataupun kaedah yang perlu kita jaga sedikit daripada Ustaz. Taib, soalan yang sangat baik daripada Ustaz Anas. Memang begitu keadaan yang berlaku sekarang. Jadi dalam keadaan sebegitu silakan solat, asalkan kita menjaga syarat sah solatnya. Antaranya adalah diri, pakaian dan tempat solat itu adalah suci. Yang dikatakan tempat solat itu adalah tempat dia solat, iaitu di atas sajadah itu. Walaupun dia solat tepi tandas. Jadi sajadah itu mestilah bersih. Kalaupun ada najis di bawahnya, tetapi di atasnya kering dan bersih, tetap dia sah. Jadi tempat solat itu bukan berkaitan dengan di mana dia solat. Contoh dekat kolah wuduk tadi tu. Situ kadang-kadang ada najis, tempat orang pijak kaki dan sebagainya. Tetap sah kalau dia bersih. Hatta kalau tidak dengan sajadah sekalipun ataupun alas sekalipun, kalau dia bersih. Tapi kalau dia ada najis di bawahnya, tetapi kita solat di atas sajadah, walaupun ada najis di bawah sajadah, maka masih sah lagi solat. Jadi yang dikatakan tempat solat adalah di mana kita berdiri itu, kawasan berdiri kakinya itu, dan kawasan kita sujud di ruang yang kena pada bahagian tapak tangan dan kedahi tempat kita sujud, selama mana tidak ada najis, maka sah lagi. Hatta kalau kita sujud dan di tepi hidung kita umpamanya ada najis. Tepi hidung. Di tepi hidung tu. Tapi dalam kawasan sajadah. Kita sebut tadi di bawah sajadah itu memang sudah jelas. Tapi ini di dalam kawasan tetap juga sah selama mana tidak kena bahagian badan kita solat ketika kita sujud. Begitu. Itu yang dikatakan hendaklah itu selamat ataupun suci daripada najis diri orang yang solat itu, pakaiannya dan tempat solatnya. Maksud tempat dia berdiri, dan ketika dia sujud jangan kena najis di bahagian anggota dia sujud itu. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan jelas kepada kita, terutamanya dalam keadaan dulu Ustaz kita tak berjarak ni banyak lagi ruang, tapi alhamdulillah sekarang ni walaupun berjarak SOP masih lagi ramai berpusu-pusu datang mendirikan solat secara berjemaah tahniah, dan juga luar biasa sekali diucapkan kepada abang-abang kita di luar sana yang tetap bersemangat untuk datang solat berjemaah. Moga-moga kita dapat sama-sama istiqamah insya-Allah. Dan di talian pada pagi ini Ustaz, kita ada pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Halo. Hello. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Siapa di talian? Hello. Hello. Ya, hello. Silakan dengan soalan insya-Allah. Waalaikumsalam. Ya, silakan dengan Saya soalan. Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Ya, silakan. Saya nak tanya satu soalan. Baik. Bolehkah orang yang mengerjakan solat fardu menjadi makmum kepada imam yang mengerjakan solat sunat? Contoh, makmum mengerjakan solat isyak, berimamkan imam yang sedang solat sunat tarawih. Itu saja soalan saya, Ustaz dan Da'i. Baik. Saya nak akhiri dengan pantun 2 rangkap. Mengail ikan dalam perigi, kalau ada rezeki kita di talian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tabarakallah. Pantun tu kena simpan tu Ustaz. Saya tak apa nak pandai jawab sangat insya-Allah. Macam aku takut Ustaz nak beli pantun tu, insya-Allah dipersilakan Ustaz dengan jawapannya insya-Allah. Syukur jazilan. Puan Noraini bertanya, nanti Ustaz Anas yang jawab. Insya-Allah. Insya-Allah kena cari pantun. Insya-Allah. Khair tentang apakah boleh orang yang solat fardu berimamkan orang yang solat sunat. Jawapannya ialah boleh. Tapi hendaklah jenis yang sama. Baik. Jadi kerana itu umpamanya Ustaz Anas telah solat zuhur, kemudian beliau solat ba'diyah zuhur. Saya disibukkan sedikit dengan beberapa urusan, jadi lambat solat zuhur. Jadi saya hadir dan saya melihat Ustaz Anas sedang solat sunat ba'diyah zuhur. Bolehkah saya untuk solat zuhur mengikuti Ustaz Anas? Hukumnya adalah boleh. Jadi boleh orang yang solat fardu mengikut orang yang solat sunat. Tetapi ketika saya menjadi makmum, wajib satu, saya berniat makmum, dan kerana tadi solat zuhur, maka saya solat zuhur dengan niat zuhurnya usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala.
maka saya pegang Ustaz Anas, ataupun tidak pegang pun, yang penting memaklumkan dengan suara sebegitu, Allahu Akbar, Ustaz Anas akan maklum. Ustaz Anas pula apa yang harus dilakukan? Sunat beliau untuk berniat imam. Sunat. Maksudnya tidak perlu usalli balik, tidak. Dalam ketika solat itu terus mengatakan, saya jadi imam sekarang. Lintasan hati. Maka hasillah solat berjamaah. Sekiranya Al-Fadhil Ustaz Anas tak berniat imam, solat beliau sah tetapi tidak mendapat pahala berjamaah. Saya pula wajib berniat makmum. Kalau tidak berniat makmum, maka solat saya jadi batal. Yang ditanyakan tadi orang yang solat tarawih, kita solat Aisyah, juga hukumnya sama, boleh. Nah, ketika mereka solat tarawih, makmum di belakang yang lambat umpamanya, macam biasa, usalli fardal Aisyah 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Maka setelah habis salam, kita akan sambung lagi 2 rakaat. Allahu Akbar. InsyaAllah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab, dan insyaAllah pantun tu kita akan beli selepas ini, Ustaz. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Teruskan berselawat ke atas junjungan mulia kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul hafizahullah, untuk sama-sama kita menghayati topik ibadah persoalan imam dan makmum, halangan dalam solat berjemaah, bahagian yang pertama. Dan yang bagi Ustaz, telah pun kita jawab ataupun kita kupas beberapa soalan sebentar tadi, dan kita nak teruskan dengan mungkin ada halangan ataupun rukhsah yang lain yang mungkin boleh kita diskusikan. Dipersilakan Ustaz. Baik. Syukran jazilan Al-Fadhil Ustaz Anas, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Halangan dalam solat berjamaah, kita lebih fokuskan sebenarnya sebelum solat itu. Pun begitu, kalau yang nak bertanya tentang dalam solat, silakan sahaja. Rukhsah ataupun keudhuran yang boleh kalau tidak berjamaah. Bermaksud solat berjamaah itu sangat penting, iaitu solat fardunya itu sangat penting, dan berjamaah pun begitu. Ulama bahaskan apakah keudhuran rukhsah yang boleh, harus kalau orang itu tidak solat berjamaah. Jadi topik kita hari ini adalah pentingnya solat berjamaah itu, sehingga jangan ditinggalkan. Dalam mazhab Hambali tadi kita katakan Ustaz Anas pendapat wajib, mengatakan wajib tu, masya-Allah. Pun di situ wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah kami, kata Allah, menjadikan kamu kepayahan dalam agama itu. Sehingga kalau ada di sana ruang kecil, apakah sebab-sebab rukhsah keudhuran untuk solat berjamaah, untuk tidak solat berjamaah, memang ada. Tetapi itu ruang kecil. Yang lain adalah solat berjamaah, sama ada dengan hukumnya fardu kifayah, sunat muakkad, ataupun yang tadi dikatakan fardu ain. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dalam bab solat berjamaah, rukhsah ataupun keudhuran itu ada 2. Satu, keudhuran secara umum. Yang kedua, keudhuran secara khusus, untuk boleh kalau seorang itu tidak solat berjamaah. Keudhuran yang umum dahulu kita bicarakan. Ini lebih melibatkan keadaan alam ataupun persekitaran. Contohnya, yang membolehkan seseorang, mengharuskan seseorang untuk tidak solat berjamaah fardunya, satu, kerana hujan lebat. Ditambah lagi ulama, hujan lebat itu dengan angin yang kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, cuaca yang terlalu sejuk ataupun cuaca yang terlalu panas. Kemudian jalan yang teruk, yang berlumpur, atau yang boleh jalan teruk berlumpur tadi, satu yang boleh membahayakan diri sendiri, yang kedua menyebabkan
baju terlalu kotor. Yang kelima, malam terlalu gelap. Untuk zaman kita sekarang ini tidak timbul masalah ini sebab kita ada lampu-lampu di jalan-jalan ataupun kita ada kenderaan yang ada lampu. Ini disebut daripada Imam Nafi', daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, riwayat Imam Ahmad menyebutkan annahu nada bis salati fi lailatin dhati bardin wa rihin wa matarin. Adalah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah nada salah, mengumandangkan salat, maksudnya azan pada satu malam, dan malam itu malam yang sangat sejuk, angin yang sangat kuat dan hujan yang sangat lebat. Faqala fi akhir nidaihi, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika azan, di akhir azan beliau menyebut, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal, apakah tidak solatlah kamu di rihal, maksudnya kenderaan-kenderaan kamu. Ketika itu unta ataupun unta itu ada kemah di atasnya itu. Jadi ulama qiyaskan di rumah-rumah kamu juga, di tempat-tempat kamu tinggal. Lalu beliau mengatakan, apa kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallama kana ya'muru al-mu'adhdhin idza kanat lailatun baridah aw dhatu matarin fi as-safari ay yaqul ala sallu fi rihalikum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam pernah menyuruh muadzin Bilal apabila berlaku malam yang sangat sejuk ataupun yang hujannya lebat, ketika berada di permusafiran, untuk muadzin itu mengatakan, solatlah kamu di atas ataupun di tempat kenderaan-kenderaan kamu, nak menunjukkan bahawa solat di atas kenderaan maksudnya tidak pergi ke masjid. Itu antara sebab yang membolehkan seseorang itu dibolehkan oleh syarak untuk tidak solat berjamaah. Ada lagi yang kedua Ustaz Anas, iaitu keudhuran secara khusus. Tadi keudhuran secara umum. Keudhuran secara khusus kita akan bicarakan selepas ini insya-Allah. Dan kita nak raikan lagi beberapa soalan Ustaz. Kalau kita dapat sama-sama saksikan menerusi kaca TV kita ataupun layar kita. Sebelum tu Ustaz, kita ada pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini, Syekh Omar Abdul Majid. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Muhadir Jul. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Baik. Kita sedia maklum Ustaz ya, solat Jumaat ya, solat fardu Jumaat. Ini biasanya kita tahulah ya sebagai pengganti zuhur ya Ustaz. Pada hari Jumaat kita buat solat Jumaat, solat fardu Jumaat. Kadang-kadang ada jemaah yang datang lewat dan khatib dah selesai membaca khutbah dan nak sembahyang dan terus saya sembahyang. Kita sedia maklum kalau zuhur 4 rakaat, tapi hari Jumaat kita ada 2 saja rakaat, dan kerana yang 2 lagi lah dikirakan sebagai itu apa yang dikatakan sebagai khutbah Jumaat, itu sebagai rukun solat Jumaat. Itu yang menyebabkan kita hanya 2 saja dan 2 lagi dikira solat apa yang dikirakan khutbah itu. Apa hukum kalau kita tak sempat ataupun sengaja lambatkan sikit kerana kita nak solat Jumaat saja, khutbah kita tak nak dengar, sedangkan khutbah Jumaat itu dikira sebagai rukun dalam solat Jumaat. Soalan yang kedua, soalan ni mengenai jemaah wanita ini. Kadang-kadang setengah Jumaat masjid dia ada khas untuk solat wanita pada hari Jumaat ini, dan ramai juga kita melihat golongan wanita yang datang pada menunaikan fardu Jumaat ini. Dan bagaimana, adakah kita sedia maklum bahawa wanita itu lebih baik sembahyang di rumah? Yang satu lagi itu masalah masa solat hari raya. Ini cukup ramai jemaah wanita saya lihat ya. Jadi adakah ini digalakkan ke dalam Islam? Yang kita sedia maklum Nabi kata solat wanita adalah lebih baik di rumah. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Soalan 3 soalan yang cukup luar biasa. Kali ini tak ada pantun Ustaz. Kerana 3 soalan insya-Allah. Jadi kita minta Ustaz untuk kupas jawapan soalan tersebut. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustaz Syekh Omar Abdul Majid daripada Pekan Pahang bertanya tentang orang yang satu lambat solat Jumaat.
orang yang lambat solat Jumaat walaupun tidak mendengar khutbah tapi sempat juga untuk solat Jumaat mengikut imam, maka sah solatnya, tetapi kurang afdal kerana dia tidak mendengar khutbah Jumaat. Yang kedua, ketika dia masbuk itu dilihat bagaimana keadaan masbuk itu. Dia kalau dia masbuk, yang paling maksimum, jangan dia masbuk sampai tak sempat ikut imam rukuk secara tamakninah pada rakaat yang kedua. Kalau rakaat pertama itu boleh lagi, maksudnya dia akan meneruskan solatnya dengan solat Jumaat. Tapi kalau sampai kepada rukuk yang kedua, pada rukuk yang kedua, rakaat yang kedua, dia tak sempat untuk bersama, maka umpamanya ketika imam nak salam baru dia sampai, maka orang itu niatnya niat solat Jumaat, tetapi hendaklah dia nanti menyambung 4 rakaat zuhur. Dia tidak sambung 2 rakaat Jumaat macam biasa, sebab dia sudah dianggap terlalu lambat. Adapun kalau dia ikut sempat sehingga sebelum rukuk rakaat yang kedua, maka dia akan ganti. Kalau dia masbuk 1 rakaat, dia akan tambah 1 rakaat saja. Tetapi kalau dia selepas daripada rukuk itu, umpamanya sebelum salam solat Jumaat, dia sempat ikut, dia hendaklah berniat untuk Jumaat, tetapi dia dia akan menggantikan lagi 4 rakaat seperti solat zuhur. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang perempuan solat Jumaat. Boleh sahaja kalau perempuan solat Jumaat itu, maka sah solat Jumaatnya, tidak perlu lagi dia solat zuhur. Dia solat ikut orang lelaki di masjid. Tetapi dilihat, kalau masjid itu masjid besar, tak mengapalah, mungkin banyak tingkat dan ruang kosong lebih banyak lagi. Tetapi kalau dalam keadaan SOP kita sekarang, Ustaz Anasnya agak sempit, ruang yang sangat terhad, eloklah muslimat tak payah solat berjamaah Jumaat, solat zuhur sahaja dekat rumah masing-masing. Yang ketiga, tentang solat hari raya. Solat hari raya itu dilihat, kalau masjid itu luas, maka solat di masjid. Kalau tidak, elok solat di persekitaran masjid ataupun di padang. Maka syiarnya juga adalah di padang. Kenapa? Sehingga orang-orang yang tidak dapat solat berjamaah, solat bersama, mungkin keuzuran, boleh pergi juga dengan menjaga aurat, menjaga tata susilanya, walaupun tidak solat tapi melihat orang solat hari raya itu sebagai tanda syiar keraian, meraihkan keramaian, kesungguhan, kegembiraan pada hari raya tersebut. Maka dia ada hukum yang berbeza sebenarnya. Maka kerana itu, untuk muslimat tadi, hari Jumaat secara khusus, dalam keadaan sekarang kita ber-SOP, eloklah tidak solat di masjid, bagi kesempatan kepada muslimin untuk solat di sana. Betul, insya-Allah, tabarakallah. Dan sedikit tentang solat ni, kita ada soalan yang berikutnya Ustaz di Facebook tentang sah ataupun tidak solat. Al-Syai yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, adakah solat seseorang itu sah jika dahinya terhalang daripada kopiah, serban atau telekung semasa bersujud? Dan yang kedua, bagaimanakah jika terdapat halangan ataupun dinding atau tiang di dalam masjid ketika berjemaah? Adakah ianya terhalang daripada mendapat pahala solat berjemaah? Dan kalau kita lihat, mungkin sedikit tambahan, terkadang ada ruang yang sangat sempit di sesuatu masjid ataupun surau yang kecil. Bila jemaah tu sampai, ruang dalam tu ada banyak lagi. Maknanya jemaah ada satu saf, tetapi pintu telah terkunci. Jadi jemaah perlu solat di luar. Jadi bagaimanakah hukumnya Ustaz? Itu mungkin sedikit penjelasan dulu Ustaz. Syukran jazilan yang bertanya Al-Syai. Soalan yang pertama, sah tak kalau dahinya terhalang daripada kopiah, serban, terhalang oleh kopiah, serban dan telekung ketika sujud? Kalau memang tak dapat 1/3 dahinya itu, maka tidak sah. Umpamanya ketika saya solat, maka dahi saya tertutup sebegini, maka yang kena tempat sujud itu adalah kopiah saya ini, ataupun serban saya ini, ataupun yang muslimat. Kerana telekung, maka solatnya sah, tetapi sujudnya tidak sah. Harus difahami ini, dia berbeza. Bezanya adalah, kalau sujudnya tidak sah disebabkan kopiah ataupun serban ataupun muslimat, contoh ketika nak sujud, angin daripada kipas meniup, lalu telekungnya tadi menghalang tempat sujud.
yang batalnya adalah sujud itu, bukan solatnya itu. Tetapi dia kena tahu ketika dia batal sujudnya itu disebabkan sebab kopiah, serban ataupun telkong tadi itu, hendaklah dia angkat semula ataupun dia angkat sedikit, alihkan ini menjadi lebih luas, demikian serban, demikian ini juga, dan sujud sekali lagi. Maksudnya sujud yang pertama tadi tidak sah, tetapi solat tetap masih sah. Nah, harus dah dia duduk sekejap ataupun ni semula ataupun angkat sedikit ini, maka tercover lah yang tidak sah tadi, sudah menjadi sah. Jadi harus kita faham, bukan bermakna terhalang sahaja terus batal, tidak. Terhalang itu kalau dia buat lagi semula sampai jadi tidak terhalang tadi itu, sembahyangnya sah. Yang tidak sah tadi sampai lepas solat dia tidak lakukan itu, barulah solatnya tidak sah. Kenapa? Sebab rukunnya tidak mencukupi. Tadi itu yang batalnya tadi adalah sujud itu. Maka buat lagi sujud yang tidak batal tadi itu. Kalau ada orang tolong tarik kan Ustaz, ada orang tolong tarik tidak mengapa. Boleh juga. Tapi kalau yang buat tarik-tarik ni pun ada perbahasan juga Ustaz Anas. Contoh ketika dia nak sujud, ada kawan dia mungkin nakal ke lagu mana, dia sorong apa nama benda-benda kat situ tu, contohnya kitab kan, dia pun sujud atas kitab, sujudnya itu batal. Bukan solatnya batal, sujudnya itu batal, dia kena buat sujud semula. Beza dengan buku ataupun kertas kan yang dah memang dia bubuh tang tu. Kita pun solat atas sini sah. Berbeza dengan yang tadi tu. Bila kita nak sujud, dia main lagu mana, dia boh tang tu, kita pun sujud atas tu, sujud itu yang batal. Sembahyang masih sah, lagu mana jangan berhenti sembahyang. Dia kena tahu, biarlah hak nakal itu biar dia punya kerja. Maka dia sujud sekali lagi. Anak kecil Ustaz. Anak kecil. Insya-Allah, tabarakallah. Itu satu. Yang kedua tentang dinding. Kalau kita solat umpamanya di masjid sana, tiang besar kat sini, kita kat ana dekat sini ada tiang besar, usana kat sini, ini insya-Allah tidak terputus. Kenapa? Kerana itu memang dah kekal dekat situ. Dinding pun sama juga. Kalau kita dalam masjid sekalipun, kalau masjid kat depan, ini satu saf, ini saf depan, ini kita kat belakang. Tapi dinding ini, dinding yang memang tak boleh dibuka, ataupun dia memang dipakukan, maka sembahyang ini putus saf. Sama juga dengan yang Ustaz Anas tanya tadi itu, kalau hak di belakang itu, di luar masjid, tempat yang terhad. Kalaupun dia tertutup sebegitu, tapi jangan dikunci. Bila tidak terkunci dan kita masih lagi dengar dan boleh tahu pergerakan imam, itu masih sah lagi. Tapi kalau ini dikunci ataupun ditutup langsung, maka dia seolah-olah putus, maka sembahyang orang yang di luar belakang sana tu maka terputus daripada jamaah. Jadi sangat penting ini, jangan ditutup, kalau kena buka sedikit, dan jangan dikuncikan. Itu antara cara bersambungnya saf makmum dengan imam. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan rancak Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik kita pada pagi ini. Dan saudara sedang penonton, jangan ke mana-mana, kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara sedang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita membicarakan topik ibadah, persoalan imam dan makmum, halangan dalam solat berjemaah, bahagian yang pertama. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil, Tuan Guru Mulia kita, Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah. Dan kita mengalu-alukan yang bagi Ustaz kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera 1-800-881677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi yang menonton di FB Live, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan baiklah,
Sebelum kita teruskan ataupun kita lanjutkan dengan soalan yang berikutnya Ustaz, mungkin ada halangan-halangan ataupun keuzuran yang bersifat secara khusus. Tadi kita dah bicarakan yang secara umum, dan mungkin untuk khusus saya serahkan kepada Baik Ustaz. Baik, syukran jazilan Ustaz Anas, hadirin yang dirahmati Allah. Halangan-halangan ataupun rukhsah, keuzuran yang boleh kalau seseorang tidak solat berjamaah. Ya. Sudah kita bicarakan yang umum tadi, hujan lebat, angin kuat, cuaca terlalu sejuk atau terlalu panas, jalan yang teruk berlumpur sehingga membahayakan diri dan mengotorkan pakaian. Kemudian malam yang terlalu gelap, itu umum. Untuk yang khusus, kalau ini berlaku pada seseorang, maka syarak mengharuskan. Harus di sini harus bahasa Melayu. Sebab saya difahamkan Ustaz Anas, kalau sahabat kita daripada Indonesia, harus tu maksudnya wajib. Jadi kita jelaskan di sini, harus di sini bolehlah jawaz ataupun jaiz. Kalau dia tidak solat berjamaah, maka tidak berdosa, tu maksudnya. Secara umum sudah kita bicarakan, khusus pula pertama melibatkan keadaan diri sendiri. Satu, kalau dia sakit, memang dia tak boleh nak dirikan solat malah, dan tak boleh solat berjamaah. Ini maafkan. Ini disebutkan oleh Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sakit yang agak berat, agak gering, jaa Bilalun yu'dhinuhu bis-salah. Sayyidina Bilal datang nak bagi tahu Nabi, bagi tahu untuk solat berjamaah bersama-sama. Faqala sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebutkan, muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Suruhlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam kepada orang lain. Jadi Nabi tidak solat ketika itu kerana sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang itu dibolehkan oleh syarak untuk tidak solat berjamaah kalau ada perasaan takut pada dirinya. Dan takut ini ada perincian. Pertama, takut terhadap diri sendiri. Sebab di jalan itu ada penculik, ataupun ada serigala, ataupun ada sesuatu yang membahayakan dirinya, bolehlah dia tidak pergi ke masjid untuk dia solat sendiri di rumah. Yang kedua, takut terhadap harta, ada pencuri, ataupun rumah terbakar, takut kerana dia tengah memasak, ataupun dia takut barang pinjaman, ataupun barang yang diamanahkan diamanahkan orang lain, dia padanya untuk dijaga, takut hilang, maka dia boleh kalau tidak mendirikan solat secara berjamaah dekat masjid. Yang ketiga, takut terhadap keluarga. Contoh, ada ahli keluarga yang sakit, ataupun dia jaga orang lain yang sakit, ataupun dia menjaga orang lain yang bukan ahli keluarganya yang sakit, tak ada orang yang jaga, itu boleh. Ada riwayat menyebutkan ketika Sayyidina Sa'id ibn Zaid sakit, maka Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang jaga. Lalu beliau terpaksa tinggalkan solat Jumaat ketika itu. Itu dibolehkan. Yang pertama tadi kerana sakit, yang kedua kerana perasaan takut. Iaitu itu melibatkan keadaan dirinya sendiri, maka dia boleh kalau tidak solat berjamaah. Sebab yang kedua, makanan sudah dihidangkan untuknya. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan kalau makanan untuknya, bukan untuk orang lain, sudah dihidangkan, kemudian waktu panjang, solat masih panjang, azan sudah dilaungkan, maka sewajarnya dia makan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya dia tidak ingat makanan ketika dia solat. Yang kedua, setelah dia makan, dia lebih sedap untuk mendirikan solat ketika itu. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadara al-'asha, ketika sudah dihidangkan makanan malam, wa uqimatis salah, dan diiqamatkan salat, dalam arti kata azan ataupun iqamah, fabada'u bil 'asha, maka mulakan dengan makan malam. Hadis yang lain, la salata bi hadratit ta'am, tidak ada solat apabila makanan sudah dihidangkan untuknya, bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, idza dakhala al-'asha fa dakhala al-'isha fabda'u bil 'asha, apabila sudah dihidangkan makan malam, maka diadzankan isya, maka hendaklah mulakan dengan asya. Itu beza asya dengan isya. Isya makan malam, asya makan malam. Bunyi lebih kurang tu. Isya solat isya. Ada juga yang lain, beberapa lagi kita akan sambung insya-Allah Ustaz Anas, beberapa sebab lain yang melibatkan
uzur secara khusus tadi, Ya. boleh kalau orang itu tidak solat berjamaah kerananya. Betul. Dan sebelum kita raikan soalan sahabat Facebook kita, sedikit tentang sakit tadi Ustaz. Baik. Apakah diberikan pengecualian kepada orang yang apabila datangnya penyakit was-was, yang apabila dia takbir terkadang sehingga mengganggu jemaah lain dalam solat. Jadi mungkin ini satu penyakit yang misteri terkadang, ia melibatkan sesuatu yang perlu dikaji, tapi apabila dia solat Ustaz, dia mengganggu jemaah lain. Contohnya dia takbir dengan kuat, membaca bacaan-bacaan dalam solat sehingga mengganggu jemaah. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Syukran jazilan Ustaz Anas. Solat itu hendaklah dilakukan dengan tenang. Ya. Orang yang mendirikan solat dan orang yang bersama dengannya. Kalau sampai mengganggu, boleh menjadikan makruh. Malah kadang-kadang Ustaz Anas boleh menjadikan dosa. Ya. Kerana dia mengganggu orang lain. Jadi dalam keadaan sebegitu, hendaklah dia jangan tidak solat berjamaah, dia solat berjamaah, tetapi habitnya itu hendaklah ditukar. Ya. Biasanya kata Al-Imam Abul Hasan Asyadzuli, orang yang was-was ini selalunya disebabkan kekurangan ilmu. Bila ilmu dia kurang, maka dia tak tahu mana satu yang tahqiq. Itu yang jadi was-was tu. Ya. Adapun yang kedua, orang itu orang yang berilmu tapi was-was juga. Ini betul-betul disebabkan oleh syaitan. Tadi tu syaitan ganggu dia sebab dia tidak ada ilmu. Yang kedua ini, orang itu berilmu tetapi syaitan ganggu juga. Itu lain. Maka orang yang dalam kategori pertama tadi tidak ada jalan lain, hendaklah dia belajar. Sebab jangan dia nak, contohnya niat tadi tu, dia tak tahu apa itu niat, sehingga dia cuba nak ketika takbir tu dia nak masukkan sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat, menjadi imam menghadap menjadi makmum menghadap kiblat, dia nak sebiji mai tu tak main dah. Astagfirullah. Maka yang sebenarnya kalau kita tahu satu, niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Kita lintasan hati seperti yang Ustaz Anas sebut tadi. Lintasan saja. Lintasan tu dia tak semestinya sebiji sahaja. Nampak jelas. Dia bahasa apa pun jadi. Tapi jangan tinggal ketika niat itu ada qasad, ta'arud, ta'yin. Ini penting ini. Walaupun dia nampak biasa. Sebab harus kita ingat hadirin, dalam solat ada rukun. Betul. Rukun 13, itu muktamad. Tapi jaga, dalam rukun ada rukun. Itu jaga. Contoh tadi kita tentang solat tadi tu. Rukunnya apa? Sujud. Tapi dalam rukun sujud, dia kena jaga rukun lagi. Betul. Apa dia? Mesti 7 anggota. Anggota sujud dan satu anggota ni jangan berlapik. Apa dia? Dahi. Itu nama rukun dalam rukun. Begitu juga yang was-was tadi. Belajarlah dengan ustaz-ustaz ataupun ustazah-ustazah, menambahkan ilmu. Mudah-mudahan tidak was-was lagi, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berbicara tentang sujud, kita ada soalan tentang sujud, tapi kita akan bacakan selepas ni Ustaz, kerana kita nak berehat seketika. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih sejam lebih kita telah pun bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah, untuk sama-sama kita kupas topik ibadah, persoalan imam dan makmum, halangan dalam solat berjemaah bahagian yang pertama. Dan telah pun kita kupas, kita jawab soalan yang telah pun diajukan oleh sahabat-sahabat kita. Dan kita nak teruskan lagi yang bagus Ustaz dan juga sidang penonton dengan kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita, Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru-baru ini saya dah terlihat ataupun menonton sebuah video yang menyatakan jika telapak tangan berlapik dengan telekung ketika sujud, maka solatnya tidak sah. Petikan video itu sangat-sangat mengelirukan, kerana setahu saya hanya dahi sahaja jika terlapik dengan telekung, maka tidak sah solatnya. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih.
biar tahu jangan keliru. Perlu dirungkaikan dan diperincikan sekali lagi dengan izin Ustaz, insya-Allah. Baik, syukran jazilan Ustaz Anas dan Puan Mazni yang bertanya tentang yang tidak yang berlapik anggota sujudnya itu yang boleh menyebabkan batal sujudnya, bukan batal solatnya. Sekali lagi kita ingatkan, kalau batal juga bukan bermakna batal solat. Jadi kita ulang balik sujud itu, sujud tadi yang batal. Nah, kecuali kalau sehingga selesai solat dia tak buat juga sujud tadi itu, baru batal solat. Jadi kita fahami batal sujud dengan batal solat. Baik. Tangan tidak mengapa kalau berlapis. Jadi kalau begitu muslimat solat ada telekung yang menghalang tetap sah. Yang batalnya dahi sahaja. Itu sahaja. Nah, kerana itu kalau siapa yang solat pakai glove ataupun pakai sarung tangan, terutama sekali dekat negara yang sejuk kan Anas ya. Musim sejuk, pakai glove maka sah, tidak mengapa. Pakai stokin sah, asalkan di sini dahinya jangan berlapis, itu sahaja. Nah. InsyaAllah, tabarakallah, mudah-mudahan terungkai persoalan yang diajukan. Hanya sujud yang batal tetapi solat tidak batal. Jadi kita kena ganti dengan sujud-sujud saja. Baik. Dan yang berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita, masya-Allah, tabarakallah. Pemanggil di talian pada ketika ini Kak Yat kita Ustaz. Di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Anas. Kak Yat sini. Apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah, terima kasih Da'i. Dan Ustaz sihat ya? Amin, insya-Allah. Okey, boleh Kak Yat cakap dengan Ustaz? Ya, silakan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Yat nak tanya tentang kadang-kadang kita ke surau atau masjid ada kuliah, tiba masuk waktu untuk solat dan biasanya Bilal akan azan. Jadi Kak Yat nak tanya, yang mana lebih terbaik? Adakah perlu setelah azan itu kita solat atau menghabiskan dulu kuliah tersebut? Dan soalan kedua tentang kedudukan wanita bila kita solat jenazah. Sebab setengah ada masjid, kedudukan sudutnya ada wanita ada di sudut masjid. Adakah kita perlu bergerak ke belakang saf lelaki atau just kita stay dekat situ, solat dekat situ? Dan Kak Yat ada pengalaman, boleh nak kongsi sikit dengan Ustaz macam mana yang terbaik lah. Sebab ada sekali tu Kak Yat pergi Pulau Langkawi, jadi kita tak tahu yang kita ditempatkan di satu dom dan tak ada ruang solat. Tapi masa tu kita jahil, kita solat atas katil Ustaz. Masalah tilam tu tak stabil. Jadi Kak Yat nak tahu macam mana, adakah kita perlu solat duduk atau berusaha juga untuk solat atas tilam tu? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah, jauh Kak Yat berjalan ke Langkawi. Insya-Allah, tabarakallah. Itu antara pengalaman yang mungkin kita boleh kupas sedikit tentang situasi solat tersebut. Untuk soalan telah pun diajukan, dipersilakan Ustaz. Tafadhal. Alhamdulillah, syukran jazilan Kak Yat bertanya tentang kuliah. Ketika masuk waktu, apakah kita teruskan dengan kuliah ataupun dengan Bilal, dengan azan. Begini dalam perbahasan mazhab, ketika memahami hadis, ketika Nabi ditanya ayyul amalil afdal, apakah amalan yang afdal, maka Nabi jawab as-salatu ala waqtiha, solat pada waktunya. Hadis yang lain as-salatu ala miqatiha, solat ketika waktunya masuk. Ulama bahas yang dikatakan afdal solat di awal waktu ada 4 solat. Nah, mengikut pendapat semua mazhab, maka yang sewajarnya awal solat awal waktu ialah solat subuh, zuhur, asar dengan maghrib. Ini sepakat 4 mazhab. Tetapi untuk solat isya tidak sepakat, khilaf ulama. Pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, solat Isya sunat diakhirkan. Itu. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, solat Isya sunat diawalkan. Itu kalau melihat orang sudah ramai datang dan tidak ada kuliah dan sebagainya. Jadi nak bagi tahunya, untuk solat Isya sahaja tidak ittifaq ulama apakah di awal waktu solat ataupun diakhirkan. 3 mazhab kata akhir. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Mazhab yang mengatakan di awal waktu afdal, mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kerana itu kalau ada kuliah biasanya maghrib sampai isya, maka eloklah kalau kita lambatkan sedikit, tidak mengapa. Sebab bukan senang kita nak kuliah. Yang ketiga, kita ambil pendapat yang lebih banyak, iaitu 3 pendapat imam tadi mengatakan diakhirkan. Cuma
Ketika kita berkuliah, waktu sudah masuk, maka azan dulu tidak mengapa. Ini kalau mengikut mazhab Hanafi. Kalau ikut mazhab Hanafi, azan itu milik waktu. Betul. Sebab itu bila masuk waktu insya azan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, azan itu milik solat. Katalah tadi kita di surau, di kampung contohnya, dan tak ramai orang yang perlu berpaut kepada azan itu, maka kita pakai amai-amai contoh saja ya. Kita lanjutkan kuliah itu katalah sampai pukul 9. Bila nak solat nanti baru azan. Kenapa dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah azan itu milik solat. Bila solat barulah azan. Tapi kita tadi cantik Ustaz Anas, kita bermazhab Syafi'i, tapi dalam bab azan tadi tidak mengapa ikut mazhab Hanafi. Bila kita berkuliah masuk waktu azan. Jadi kita telah ikut mazhab Hanafi, tapi kita tak solat waktu tu, teruskan solat. Maka itu lebih baik. Dan insya-Allah lah Ustaz Anas, Al-Faqir sendiri pun terlibat juga dalam kuliah ni. Lepas azan tu kita tak ada lah lajak jauh sangat 10 minit 15 minit, just nice. Orang pun dah ramai, kita kuliah dapat, solat berjamaah pun dapat juga. Yang kedua tentang solat jenazah. Kalau muslimat nak solat jenazah juga tidak mengapa, boleh. Sebab selalu orang solat jenazah ni orang lelaki saja. Ini muslimat kat ayat pun sembahyang sama elok lah. Lagu mana tempat dia tak mengapa, di belakang. Di belakang macam biasa tu. Tidak perlu nak ke depan macam biasa. Yang penting dia dalam masjid dan dapat dengar suara tadi. Sembahyang di atas katil. Masya Allah. Kak Ayat ada pengalaman, saya pun ada pengalaman. Sedikit jugalah pengalaman. Nak cerita tak cerita tak apa, dah cerita lah. Alhamdulillah waktu kami ziarah Morocco Al-Faqir dengan Al-Fadil, guru mulia kita Syekhuna Syekh Zainal Asri, kami di dalam bilik tu memang tempat sempit sana hotel tu. Memang sempit sangat. Kalau kata semayang tak dan sama dengan Kak Ayat tadi semayang tak katil. Jadi tapi tak apa nak stable. Tapi semayang juga boleh, bila kata boleh berdiri apa semua tak apa, sembahyang atas tu. Tapi kalau kata memang tak stable, kalau berdiri jatuh nak buat macam mana? Sembahyang duduk lagi tak pun. Tapi sebolehnya sembahyang berdiri. Kami waktu tu kami dua memang tak apa nak stable, kita pandai sendiri. Berat lagu mana ajah diri sendiri. Sebab sembahyang fardu wajib berdiri. Kalau solat fardu dilakukan duduk, nanti kena qada balik solat itu. Tapi sembahyang tadi tak berdosa lah, kerana dia mendirikan solat. Tetapi nanti sembahyang atas katil duduk tadi tu, dia kena qada balik. Kenapa? Sembahyang fardu hukumnya wajib berdiri. Kalau sunat, tahajud dan sebagainya silakan sahaja. Allahu akbar, insya-Allah tabarakallah. Dan kalau kita solat dalam kenderaan dan sebagainya, kalau terpaksa duduk untuk solat fardu, tetap juga kita ganti Ustaz. Itu pendapat yang kuat Ustaz Ahmad. Ustaz Anas, solat fardu dalam kenderaan duduk itu dikira rukhsah. Nanti sampai di tempat dituju maka adalah diqada balik. Itu pendapat yang kuat. Tapi ada pendapat yang kata itu memang dah ada lagu tu, tidak perlu diqada lagi. Cukup yang tadi duduk tadi. Allahu akbar. Dan kalau dalam kereta api Ustaz, kita boleh berdiri kerana ada ruang untuk solat. Insya-Allah tabarakallah, itu antara kemudahan yang saya kira cukup luar biasa telah pun disediakan oleh pihak kereta api tersebut. Dan banyak lagi akan kita kongsikan Ustaz untuk topik kita pada pagi ini, ibadah persoalan imam dan makmum, halangan dalam solat berjemaah bahagian pertama. Kita nak tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Terus berselawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah untuk sama-sama kita diskusikan
Kita nak sambung perbincangan topik ibadah, persoalan imam dan makmum, halangan dalam solat berjemaah bahagian yang pertama. Dan saudara sedang penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bagi Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang yang bermusafir pada hari Jumaat dan keluar rumah selepas subuh, adakah dia wajib solat Jumaat? Soalan saya Ustaz, jika dia tidak sempat solat Jumaat disebabkan ada halangan-halangan yang tertentu, contohnya tidak jumpa masjid sepanjang perjalanan, adakah keringanan dalam situasi begini? Mohon perkongsian Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Baik. Syukran jazilan saudara Muhammad Faizal bertanya tentang solat Jumaat ketika bermusafir. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, orang itu boleh untuk tidak solat Jumaat ketika dia keluar daripada rumahnya untuk bermusafir sebelum subuh. Barulah ketika itu bolehlah kalau dia tidak solat Jumaat. Tapi kalau dia keluar selepas subuh, itulah yang biasa dilakukan kita, wajib dia solat Jumaat. Persoalan tadi tu, dia tidak sempat solat Jumaat disebabkan ada halangan-halangan tertentu. Tak jumpa masjid sepanjang perjalanan di lebuh raya. Maka itu dia sudah berusaha, dia kena usaha juga cari dulu. So cari sama ada masjid tu di bandar ataupun dalam kampung, wajib juga dia cari. Exit tu lah. Exit tu sebab untuk solat Jumaat mazhab kita Asy-Syafi'i itu agak tegas ya. Walaupun dalam mazhab lain agak sedikit longgar. Maka setelah berusaha mencari dan tak ada juga, dimaafkan sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak memberatkan sesuatu jiwa seseorang melainkan apa yang dia mampu terbuat. Jadi dia dah termampu tadi, semampu mungkin dia mencari, tak jumpa juga, maafu, maka dia dimaafkan. Cuma kena ingat akan datang, berusahalah untuk bermusafir sebelum subuh supaya kita tidak terasa beban diri kita dengan taklif-taklif yang sebegini. Itu yang pentingnya ilmu tadi tu. Jadi kalau nak bermusafir juga, kalau perlu janganlah hari Jumaat, hari lain supaya jangan tertinggal kefarduan yang besar ini. Jangan sengaja nak musafir hari Jumaat Ustaz. Kalau boleh pilih hari yang lain yang lebih selesa untuk kita insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi Zuhara di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika menjadi imam solat subuh, semasa membaca surah Fatihah, imam terbersin. Yang mana lebih utama, mengucapkan Alhamdulillah atau imam terus sahaja membaca surah Fatihah tanpa mengucapkan apa-apa? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik. Hukum asalnya, terima kasih Zuhara atas soalan ini. Hukum asalnya apabila orang bersin, maka boleh dia ucap Alhamdulillah. Dia yang ucap. Tetapi yang mendengar sebelahnya jangan diucap yarhamukallah. Kalau dia ucap yarhamukallah, batal solatnya. Sebab dia telah menggunakan dhamir ka, yarhamuka. Di dalam solat, apabila ada dhamir ka yang tidak perlu, selain daripada assalamu alayka ayuhan nabi, itu lain, itu dibolehkan kerana itu memang sudah tauqifi begitu. Tapi kalau dalam keadaan biasa orang bersin yarhamuka ataupun yarhamukillah, maka orang yang mengatakan dhamir mukhatab tadi tu kita pun batal solatnya, adalah dia takbir semula. Itu hukum asal, maksudnya boleh ucap alhamdulillah. Tapi untuk imam, takut-takut nanti ia dikatakan seperti ayat pula, maka eloklah imam tidak sebut, ataupun imam sebut alhamdulillah sedikit sahaja, ataupun tak perlu sebut. Dan bila bersin, senyap dan ulang balik kalau di tengah ayat tu. Kalau di tengah ayat ulang balik. Kalau dah hujung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia pun bersin, sambung sahaja ihdinas siratal mustaqim. Begitu cara imam. Jadi lebih eloklah imam tak perlu baca pun tak mengapa. Kalau baca
sedikit sangat. Alhamdulillah begitu sedikit. Kalau tidak mengganggu. Kalau takut ia menyebabkan orang-orang yang jahil mengatakan ia sebagai satu ayat sebab dia yang baca, maka lebih baik dia jangan baca. Nanti dia balas balik pula yahdikumullah pula. Jadi tak semayang itu. Allah, masya-Allah, tabarakallah. Ini perlu dengan jalan ilmu, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita di talian pada ketika ini pemanggil yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz dan Dai. Ya. Siapa di talian? Saya Abdul Rahim bin Ramli Ustaz. Ya, silakan dengan soalan. Dai, saya adalah soalan saya. Ya. Saya ada pergi ke satu tempat masa dalam waktu maghrib. Baik. Dan saya berjemaah di sana lah. Mana saya dalam keadaan musafir lah. Dan dalam bila saya kadang berjemaah di sana, saya pun sembahyang solat Jumaat lah. Solat maghrib. Ya. Sehabis saya solat maghrib bersama dengan jemaah, saya pun ingat, saya pun tunggulah pasal dia waktu maghrib dengan isyak tu tak lama sangat lah. Ya, baik. Dari itu saya pun tunggulah. Rupanya jemaah tu dia dengan komiti tu dia ada mengaji Quran. Dia ketuai oleh imam lah. Saya pun tunggulah. Ya. Saya tunggu. Lepas tu saya tengok waktu isyak dah masuk. Persoalan saya adalah pasal dia terus mengaji. Dan saya tanya dengan orang itu, orang yang kat luar tu, dia kata dia lepas dia mengaji baru dia terus sembahyang isyak. Ya. Mana nak tunggu lama, saya musafir. Baik. Saya nak soal sana Ustaz, sama ada benar ke saya diizinkan saya pasal saya musafir, saya solat seorang-seorang tanpa tuan rumah sembahyang dulu. Baik. Itu soalan saya. Baik, boleh tak saya sembahyang ataupun bagaimana yang patut saya buat? Ya, baik. Itu saja soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Abdul Rahim Ramli yang bertanya, subhanallah, soalan berkenaan dengan solat musafir tetapi ada majlis di dalam surau atau masjid tersebut dan musafir. Apakah dia boleh solat seperti biasa ataupun seeloknya dia mengambil hadiah yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jamak dan juga qasar. Sikit Ustaz. Soalan yang sangat baik daripada Tuan Haji Ibrahim tadi itu. Saya tidak pasti beliau solat tadi itu macam mana. Ya. Dia begini dalam kaedah, apabila kita solat ikut orang yang bermukim tamam, kita bermusafir, maka hendaklah kita ikut solat tamam. Sebab orang tamam, orang yang bermusafir dengan jamak qasar ke ataupun qasar ataupun jamak tak boleh ikut orang tamam. Jadi kalau situasi tadi saya tak jelas, cumanya saya merasakan Tuan Haji Abdul Rahim tadi tu, ketika orang solat maghrib, Tuan Haji walaupun bermusafir, kerana Tuan Haji ikut orang tamam, wajib ikut tamam. Macam mana? Macam biasa, usalli fardul maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, baru sah. Kalau Tuan Haji solat di belakang itu dengan katalah jamak ataupun jamak lah jamak takdim ketika itu, maka sembahyang Tuan Haji tidak sah. Kenapa? Dari segi berjamaah, mengikut orang musafir ikut orang yang tamam, maka itu batal. Tetapi orang yang tamam ikut orang yang bermusafir sah. Contoh, saya sembahyang maghrib dengan isyak jamak takdim. Orang ini sembahyang maghrib sahaja sah, kerana dia mengikut orang yang bermusafir. Bukan orang yang bermusafir ikut dengan jamaknya tadi, ikut solat tamam. Itu satu. Yang kedua, ketika masuk isyak, orang tengah mengaji, yang sebagusnya adalah masuk isyak terus berhenti. Itu yang paling bagus sekali. Lain mengajar tadi lain. Ini tak tahu apakah imam itu mengajar Al-Quran ataupun mengaji halaqah-halaqah itu. Tapi yang paling bagusnya adalah apabila masuk isyak, berhentilah kita daripada halaqah itu, sebab kita mengaji tadi pun agak panjang untuk bagi kesempatan solat berjamaah. Untuk Tuan Haji tadi, dilihat kalau boleh menunggu lagi dan musafirnya itu tidak memerlukan cepat dia pergi, maka kalau menunggu sekejap pun tidak mengapa, daripada sembahyang seorang-seorang. Sebab
berjamaah tadi pahala besar seperti yang kita sebut tadi tu. Nah, pahalanya masya-Allah. Satu riwayat 25, satu riwayat 27. Salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Tapi kalau Tuan Haji perlu segera, tidak mengapalah. Tuan Haji sembahyang qasar ataupun sembahyang isyak tadi, dan tidak perlu menunggu mereka. InsyaAllah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan banyak lagi akan kita kongsikan. Kita nak berjeda seketika, terus menonton Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus kita berselawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhadir Hadi Jul Hafizahullah untuk sama-sama kita bincangkan ataupun diskusikan ibadah, persoalan imam dan makmum, halangan dalam solat berjemaah bahagian yang pertama, dan sedikit mungkin tambahan daripada Ustaz berkenaan dengan keuzuran yang khusus, mungkin sebagai sambungan Ustaz. Baik. Alhamdulillah, syukran Ustaz Anas. Disebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ada dua keuzuran rukhsah yang membolehkan seseorang tidak solat berjamaah. Tadi kita sudah bicarakan yang uzur yang umum. Uzur yang khusus juga kita sudah bicarakan, iaitu keadaan diri sendiri sakit, perasaan takut, kemudian makanan sudah dihidangkan. Sekarang kita akan sambung dan akan khatamkan. Seterusnya yang melibatkan secara khusus itu bau makanan kurang sedap. Maksudnya makanan yang dimakan tu baunya tak sedap. Baunya kuat, contohnya petai, jering, bawang dan sebagainya. Dalam riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi al-baqlah, sesiapa yang memakan bijiran ini, sayuran ini, iaitu athum. Athum adalah bawang putih. Hadis yang lain, man akala al-basal, siapa yang makan basal, iaitu bawang merah, wathum, bawang putih, wal kurrath, bawang besar. Kalau di Sarawak dipanggil bawang bakung, yang besar tu memang bau agak kuat di sana. Nabi sebut kalau makan tiga itu, fala yaqrabanna masjidana, jangan dia dekat hampir ke masjid kami. Maksudnya dia mai, dia tak gosok gigi, tu cerita dia. Kalau dia mai gosok gigi tak apa, makan apa pun tak apa. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Kerana malaikat pun terasa tak sedap juga seperti mana orang manusia ni tak sedap bau busuk tu, lagu tu juga malaikat. Ini ditaklikkan oleh para alim ulama. Maksud kalau dia makan terus pi, tu yang bau dia tu dia. Tapi kalau dia makan dan dia gosok pakai apa tu, sampai bau dia pun jadi elok, hak tu tak ada rukhsah dah. Dia kena mai, sebab ubat gigi dan sebagainya menghilangkan bau-bau tadi tu. Yang penting bau tu tak ada. Itu illah dia. Apabila illah bau tu tak ada kerana digosok tadi, maka boleh mai masjid. Al-hukmu yaduru ala illatihi. Hukum itu berlegak-legak di atas illah dia. Bila illah dia itu menyebabkan ma'lul, maka hilang illah itu, maka hukumnya jadi kembali balik boleh. Yang keempat, yang seterusnya, tidak mempunyai pakaian. Dia tak ada pakaian, dia tak ada, hilang ke banjir ke lagu mana kan, dia tak pergi masjid pun tak apa, solat berjamaah dekat rumah saja. Seterusnya, orang yang buta. Orang yang buta boleh kalau tak pergi masjid. Kalau pergi masjid pahalanya besar. Terus orang yang bermusafir jauh
dan dia naik kenderaan umum. Contohnya bas, kapal terbang, feri, dia tak boleh nak stop. Kenderaan awam. Tapi kalau dia musafir jauh naik kereta sendiri, wajib dia berjamaah juga. Apa dia hukumnya tadi mazhab kita iaitu fardu kifayah. Seterusnya dia tertidur, nak buat lagu mana? Bila tertidur tu dia tak mengapa. Yang terakhir yang saya sebut tadi tu disebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Tapi dalam kitab lain disebut satu lagi yang disebut Al-Akhbathain. Al-Akhbathain dia buang ayak kecil dengan ayak besar. Ini berdasarkan hadis daripada Imam Muslim rahimahullah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambungan hadis yang kita baca tadi, la salata bi hadratit ta'am, tidak ada solat ketika makanan dihidangkan, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak juga ketika dia sedang buang air besar atau air kecil. Jadi kalau dia buang tu orang tengah solat sampai terlepas solat tu dimaafkan. Tapi biasa kita kena tahulah bila ada nak terasa kencing dan sebagainya yang ayak besar sekalipun, kita bersiap siagalah sebelum nak mendirikan solat. Eloklah kita bersedia dengan qada hajat dan sebagainya. Dan sedikit mungkin panduan kepada orang yang sil baul. Sedikit Ustaz, panduan solat adakah dikecualikan dan sebagainya Ustaz? Baik, soalannya sangat baik. Dalam hukum fiqh ada orang yang dipanggil sebagai daimul hadath, orang yang sentiasa berhadas. Sentiasa dia dalam keadaan hadas tu, iaitu hadas kecil itu. Ada berapa? Ada 3. Satu, orang yang salisul baul. Salis tu maksudnya tak putih-putih. Kencing dia tak putih, tak lawas. Tu nah. Yang kedua salisul rih. Angin dia tak putih-putih, angin depan, angin belakang. Angin belakang tu buang angin mana, hak depan tu depan. Yang ketiga orang yang istihadah, perempuan. 3 ini dalam kategori daimul hadath, orang yang sentiasa berhadath. Ada hukum-hukum tertentu di situ, itu kemudian kita akan bicarakan. Maka orang sebegini macam mana nak solat berjamaah? Dia ada cara dia. Ketika masuk waktu barulah ketiga kumpulan ini ambil wuduk. Jangan ambil wuduk sebelum masuk waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berwuduk, wuduknya mesti sebut listibahatis salah. Nawaitul wudu'a listibahatis salah fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk untuk membolehkan solat kerana Allah Ta'ala. Ini wajib sebut. Listibahatis salah wajib sebut. Bahasa Melayu pun tak apa. Sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Ketika dia solat nanti terkeluar ayak kencing ataupun angin ataupun keluar darah bagi istihadah, sah. Tapi kalau dia berwuduk tanpa menyebut tadi tu Ustaz Anas, kalau dia sembahyang tak keluar 3 tu tak apa. Tapi kalau dia sembahyang tiba-tiba terkeluar ayak kencing, maka batal sebab dia tidak qayyidkan dengan listibahati solat. Ini sangat penting. Solat berjamaah, jangan tinggal solat berjamaah. Tetapi kena jaga diri dia lah. Dia ikut pengalaman masing-masing. Hak ni payah sikit nak cerita pasal dia kena orang yang berpengalaman tu sendiri. Tapi solat berjamaah jangan tinggal. Cuma cara tadi ketika berwuduk, nawaitul wudu'a listibahatis salah, itu wajib supaya apapun keluar yang dia alami tadi 3 tu dimaafkan ketika itu. Maksudnya tunggu masuk waktu, kemudian balut ataupun bersihkan terlebih dahulu. Ambil wuduk dengan niat tadi tu, baru ada solat. Dan seandainya keluar dimaafkan. Masya-Allah, tabarakallah. Demikian antara panduan ringkas saya. Kalau mungkin untuk panjang kita akan buka topik lain insya-Allah akan datang. Dan berikutnya Ustaz di Facebook kita nak raikan soalan yang berikutnya Mak Etun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adik-beradik berkumpul melaksanakan solat berjemaah bersama di kampung. Ini musim raya ni Ustaz. Sepatutnya saf wanita di belakang lelaki, tetapi disebabkan ruang yang terhad, bolehkah satu saf bercampur lelaki dan perempuan tetapi dijarakkan kurang lebih 1 meter antara mereka? Mohon perkongsian Ustaz biar tahu, jangan keliru. Soalan daripada Mak Jahitun sangat elok sekali. Alhamdulillah Ustaz Anas dalam keadaan lagu ni pun sembahyang lagi ramai-ramai. Jaga lagi masya-Allah. Oleh kerana ada illah apa dia ruang yang sangat terhad, bolehkah satu saf? Jawabnya boleh. Tapi tadi tu dijaraklah. Eloklah tu. Lelaki kat sini satu ni 1 meter kan tadi kan. Kemudian wanita maka dibolehkan. Ini disebabkan ada illah tadi. Dalam kaedah menyebut al-maisur la yusqatu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tu tidak jatuh dia dengan sesuatu yang payah. Macam tadilah, buat apa yang mampu kita.
Jadi jangan tidak solat berjamaah. Itu disebut di dalam kaedah fiqh al-maisur la yusqatu bil ma'sur. Dan berikutnya Ustaz, di Facebook Muhammad Hafiz bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah cara terbaik ataupun kaedah terbaik untuk seorang jemaah yang bersolat menggunakan kerusi atau kerusi roda ketika berjemaah di masjid agar tidak mengganggu jemaah di sekelilingnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Dan yang kedua, mungkin sebagai tambahan, solat seorang pengawal keselamatan. Mungkin dia lihat keadaan dah pun aman, dah tak perlu untuk mengawal, adakah diutamakan untuk dia solat ataupun terus berkawal Ustaz? Sedikit. Masya Allah, soalan yang baik daripada saudara Muhammad Hafizi, concern sekali untuk solat walaupun berkursi roda. Dia berkursi roda ni, lagu ni pertama sekali orang yang berkursi roda tu sembahyang di hujung saf pun tak apa. Jangan sembahyang di tengah-tengah saf, kecuali memang orang tak ada, dia sembahyang kat situ tak mengapa. Yang kedua, di mana kedudukan kerusi dia tadi tu. Orang lagu ni special Ustaz Anas. Dianggap sebagai orang yang daripada mula memang tak boleh berdiri. Tengok dia lah kalau dia boleh berdiri ke tak. Kalau dia memang tak boleh berdiri, maka keadaan kaki roda tu sama lurus dengan kaki tumit belakang itu. Biasanya orang lagu tu lah. Pasal dia roda pun tak boleh. Cuma dia berbeza nanti. Orang yang boleh berjalan duduk atas kerusi. Orang lagu ni kerusi dia kena belakang soft itu. Dia kena berdiri sama dengan orang. Di ketika dia tak larat baru dia duduk. Dia berbeza. Kalau ni memang duduk terus atas kerusi, tak mengapa. Terus duduk selari dengan kaki ataupun tumit orang yang berdiri tadi tu. Soalan daripada Ustaz Anas tentang pengawai. Pengawai ini memang sudah diamanahkan untuk menjaga imam ke ataupun menjaga yang lain-lain, terutama sekali mungkin pernah berlaku imam diserang ataupun kecurian dan sebagainya. Ketika keadaan sebegitu tak mengapa. Dia jaga, kemudian dia sembahyang kemudian. Dia sembahyang seorang-seorang ke? Tak. Sembahyang berjamaah juga. Lagu mana? Panggil orang yang dah sembahyang tadi tu, orang dah ramai, dah elok, dah selamat, dia sembahyang dengan orang itu, sama ada dia jadi imam ataupun dia jadi makmum. Bukan bermakna dia seorang-seorang. Pasal kita tadi cerita tentang perlu sembahyang berjamaah. Tapi kalau keadaan memang perlu sangat Ustaz Anas dalam keadaan kena dijaga sebab ada pernah berlaku kes imam dia apa kan, ataupun barang kecurian dan sebagainya, tak mengapa. Dia sembahyang, dia tak sembahyang dulu. Sekali lagi dia sembahyang dengan siapa-siapa pun. Usaha jangan tinggal berjamaah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan Muhammad Zakaria Ibrahim di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang makmum lambat datang dan terus mengikuti imam yang sudah memulakan solat dalam posisi sujud. Bagaimanakah cara yang tepat solat makmum itu seandainya dia tertinggal beberapa rakaat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, soalannya sangat baik daripada saudara Muhammad Zakaria. Dia hendaklah berdiri dan dengan tetap, tegap, lalu dia bertakbir dan berniat. Apapun kedudukan imam, hak itu dia ikut. Hatta ketika dia Allahu Akbar, ketika itu imam sedang sujud, dia terus sujud. Jangan tunggu imam berdiri untuk rakaat seterusnya. Jangan. Kenapa? Dia akan terlepas pahala-pahala sujud, ikut sujud, pahala duduk antara dua sujud, sujud lagi. Lagu tu. Maksud kata, dia berdiri dengan tenang, jangan gopoh-gapoh. Sebab siapa yang gopoh-gapoh lalu dia berniat tak ketika berdiri, maka sembahyangnya batal. Sebab berniat mesti dalam keadaan tegap. Tamak-ninah, Allahu Akbar. Ikut imam tu, lagu mana pun position imam, keadaan imam, ikut begitu. Baik. Masya-Allah, tabarakallah. Dan sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung rancangan Ustaz. Banyak yang telah pun kita kongsikan untuk topik kita pada pagi ini, ibadah persoalan imam dan makmum, halangan dalam solat berjemaah bahagian yang pertama, dan sebagai rumusan ataupun pelan tindakan yang boleh kita sama-sama lakukan, dan juga sedikit kesimpulan ringkas daripada yang bagus Ustaz. Baik. Hadirin, solat berjemaah sangat penting sehingga ulama katakan ada 3 hukum. 1 fardu kifayah, 2 sunat muakkad, malah dalam mazhab Hambali ia menjadi fardu ain. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani beliau mengatakan, ulama-ulama salaf terdahulu kalau ada seorang yang tertinggal takbiratul ula sahaja, bukan tak solat berjamaah, tertinggal takbiratul ula, mereka akan pergi ke rumah orang itu ucap takziah pada orang itu. Kalau dia tertinggal solat berjamaah, orang-orang ketika itu akan pergi 3 hari untuk bertakziah
awat hang tak sembahyang berjamaah dan sebagainya. Begitu sekali. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala rahmatan wasiah dan ulama-ulama lain mengatakan orang yang tidak solat berjamaah itu selalunya disebabkan oleh dosa-dosanya. Allah. Mudah-mudahan kita ambil insaf dalam perkara ini, berusaha semampu untuk kita solat berjamaah, terutama sekali solat fardu. Amin insya-Allah, mudah-mudahan, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amin Allah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Amin Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Muhadir Haji Ujur Hafizahullah. Dan juga esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama, para penonton kita akan bersama dalam pengajian hadis 40 Imam Nawawi, amal dengan niat, bersama dengan moderator Da'i Aiman dan juga panel Ustaz Roslan Muhammad, jam dan juga waktu yang sama dalam tayangan Ustaz. Dan saudara senang penonton, alhamdulillah, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Fadil Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan dan juga diberikan kekuatan untuk terus membimbing ummah insya-Allah. Dan alhamdulillah, para penonton, jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.